Hari ini adalah hari yang sangat sedih untuk penggemar Dragon Ball kerana kreator untuk Dragon Ball, Akira Toriyama, telah pun meninggal dunia. Sebenarnya Akira Toriyama meninggal sejak 1 Mac lagi, tapi kematiannya baru sahaja dihebohkan hari ini, iaitu 8 Mac, kerana permintaan daripada Akira sendiri. Dan ini berita yang sangat menyedihkan kerana saya yakin ramai di antara kita sangat gemar menonton Dragon Ball ketika kecil maupun sekarang. Boleh dikatakan anime Dragon Ball adalah father of anime dan ikonik anime kerana anime Dragon Ball telah menjadi banyak inspirasi kepada anime-anime yang lain. Jadi selamat tinggal Akira Toriyama, dan terima kasih kerana telah menceriakan banyak kanak-kanak maupun orang dewasa di zaman 90s sehinggalah sekarang. Egghead Island Arc berlangsung dengan intensiti yang sangat tinggi saat ini, dan jelas bagi para fans One Piece untuk melihat bahawa arc tersebut sedang mencapai klimaksnya. Saat ini, semua pertarungan besar di Egghead Island sedang berlangsung dan aksinya akan semakin intens mulai saat ini dan seterusnya. Para karakter utama saat ini sudah berada di Egghead, namun tampaknya keepikan akan semakin menaik dengan adanya individu yang lebih kuat yang kini bakal muncul di sini. Dalam One Piece Chapter 1106, Brogy, Dory beserta kru giantnya kini telah muncul di Egghead Island, dan itu menandakan bahawa Captain Red Hair Pirate iaitu Akagami no Shanks mungkin juga berada dekat dengan mereka. Kerana sebelum ini, iaitu di One Piece Chapter 1079, kita telah melihat Red Hair Pirate berada dengan Brogy, Dory dan yang lain di Elbaf, di mana di sana juga tempat Eustace Captain Kid beserta krunya telah dikalahkan dan dikuburkan di lautan oleh Akagami no Shanks. Sekarang adalah final saga, dan Shanks sudah memainkan peran utamanya kali ini. Sejak final saga dimulai, Shanks aktif dalam pemburuan One Piece itu sendiri. Nampaknya Shanks selama ini hanya menunggu Nika muncul ke dunia ini, dan sehinggalah keadaan itu terjadi, dia mengkonfirmkan kepada band Backman bahawa dia sekarang mahu untuk claim One Piece. Ini juga membuktikan yang Shanks kini lebih serius dari sebelumnya. Oda sendiri mendukung idea tersebut, dan di masa lalu dia pernah menyatakan bahawa saat para fans One Piece mulai melihat lebih banyak tentang Shanks di One Piece, mereka dapat berasumsi bahawa ceritanya sudah ada di saga terakhir. Hal ini sangat mirip dengan apa yang telah dilihat para fans selama setahun terakhir, kerana Shanks kini lebih terlibat dalam cerita tersebut dibandingkan sebelumnya. Kita sudah melihat Shanks menghadapi dampak perang Wano dengan menghalau Green Bull dari menyerang sesiapa pun di Wano. Kemudian seperti yang telah aku sebutkan sebentar tadi, dia terlihat di tanah Elbaf, di mana dia bertarung menentang Captain Kid dan menghancurkan mereka sepenuhnya dengan ayunan pedangnya, dan teknik yang digunakan adalah Kamusari. Tidak hanya itu, Shanks juga sedang mencari Blackbeard, dan sepertinya itulah tujuan utamanya saat ini. Ramai yang menyangka dan heboh teori di seluruh dunia, di mana mereka menganggap yang Shanks dan Blackbeard berkemungkinan besar akan berkonfrontasi di final saga, dan itu adalah sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu oleh setiap fans One Piece. Ada banyak hal menarik yang dapat disaksikan para fans di saga terakhir One Piece terkait dengan watak Shanks ini, dan mungkin saja kita akan dapat melihatnya lebih cepat dari perkiraan kita, di mana pergerakan Shanks seterusnya adalah Egghead Island. Dalam One Piece Chapter 1106 tersebut, kita melihat Dory dan Brogy tiba di Egghead, dan itu merupakan satu kejutan yang besar bagi semua. Kini, Giant Pirate telah tiba di Egghead, dan mereka juga melihatkan diri untuk membantu Monkey D. Luffy yang mereka gelarkannya sebagai The Sun, God, Nika, and the Warrior of Liberation. Tentu saja ketika seseorang memikirkan Giant Pirate, otomatis mereka juga akan memikirkan tentang Shanks si rambut merah. Hal ini dikarenakan kita mengetahui bahawa Shanks beraliansi dengan Elbaf, dan dia melindungi tanah ini sebagai wilayah kekuasaannya sendiri. Ini juga berarti bahawa Shanks beraliansi dengan Giant Pirates itu sendiri. Giant Pirates sendiri memiliki hubungan yang baik dengan Shanks. Hal ini terlihat menjelang akhir pertarungan antara Red Hair Pirate and Kid Pirate, di mana bukan Shanks yang memusnahkan kapal Kid secara total, tapi itu dilakukan Dory dan Brogy. Faktanya, kedua-dua pihak ini memangnya mempunyai hubungan seumpama keluarga, dan itu alasan utama yang menyokong untuk Shanks datang ke Egghead, disebabkan perkaitan dengan Giant Pirate.
Kita tahu Shanks adalah orang pertama yang berada di pihak pirate untuk bertemu dengan setiap Gorosei tanpa dihalang oleh sesiapa pun. Bahkan kita boleh katakan yang pertemuan mereka itu adalah pertemuan yang sah kerana Shanks dilayan dengan penuh hormatnya. Ya, memang betul. Kita masih belum tahu dengan jelas adakah Shanks ini bersekutu dengan World Government atau Shanks hanya mahu World Government tidak memandang enteng terhadap a certain pirate yang diberitahu Shanks. Dan bagi korang yang ingin tahu secara detail berkenaan siapakah a certain pirate yang dikatakan Shanks, korang boleh tonton analisis dan penjelasan tersebut di video yang ini. Baik, di sini kita bukan nak ungkapkan identiti Shanks dengan World Government, tapi lebih kepada pergerakannya di Egghead. Sekarang Sutton dalam proses untuk menyeru setiap Gorosei yang ada, dan itu akan menghuru-harakan lagi keadaan di Egghead. Dan kita telah berbincang bahawa Shanks pernah bertemu dengan Gorosei, jadi masih ada kebarangkalian yang tinggi Shanks tahu skuad apakah Gorosei itu. Dan Shanks tentunya mahu melihat dengan observation hakinya tentang keadaan yang bakal berlaku di Egghead Island setelah kedatangan Gorosei. Jika observation hakinya menunjukkan Luffy dan nakamanya masih mampu menghadapi setiap Gorosei yang ada, tentunya Shanks takkan masuk campur hal tersebut. Tapi jika keadaan yang berlaku adalah sebaliknya, jadi ada kemungkinan besar Shanks will arrive at Egghead Island, kerana Shanks pasti tidak akan membiarkan Luffy atau Nika ini ditangkap atau dibunuh oleh Gorosei yang ada sekiranya Shanks memangnya seorang yang baik seperti apa yang dimahukan fans. Dan itu untuk perkaitan yang kedua, iaitu berkenaan kekuatan Gorosei, di mana Shanks tentunya sedikit sebanyak dia tahu skuad apakah Gorosei ini. Jika ia terlalu berbahaya untuk Luffy dan nakamanya, pasti Shanks tidak akan membiarkan keadaan itu dan dia akan munculkan dirinya untuk menghentikan peperangan yang bakal berlaku. Dahulu Shanks datang ke Marineford untuk hentikan war di antara Yonko Whitebeard dan Marine, tapi sekarang di Egghead, Shanks hentikan war di antara Yonko Luffy dan World Government. Henti di sini bukan bermakna Shanks akan menyerang Gorosei, tapi lebih kepada keadaan yang sama berlaku di Marineford, dan itu kenyataan untuk mengatakan Shanks will arrive at Egghead. Sekarang kita bahas secara berlawan pula, di mana selain aku menjangkakan Shanks ke Egghead, tapi firasat aku kuat mengatakan yang Shanks bukanlah ke Egghead, tapi sekarang dia sedang menuju ke Blackbeard Pirate. Blackbeard Pirate sekarang sudah melakukan pergerakan secara 3 tahap. Tahap pertama berhadapan dengan Pirate, iaitu dari Hard Pirate yang diketuai Trafalgar di Waterloo di Winter Island. Lalu tahap kedua adalah di Hachinosu, iaitu berhadapan dengan Marine atau lebih tepatnya anggota SWORD. Dan tahap ketiga di Egghead, iaitu berhadapan dengan salah seorang Gorosei. Dan di Egghead mereka tidak mencetuskan peperangan, tapi lebih kepada tujuan utama mereka, iaitu Devon perlu menyentuh Sutton untuk mendapatkan kemampuan menyamar menjadi Senji Garcia Sutton, atau mungkin untuk mendapatkan kekuatan Sutton itu sendiri. Dan dari ketiga-tiga tahap ini, setiap tahapnya kesemuanya berjaya. Di mana tahap pertama tadi Law dikalahkan dan Marshall Ditich berjaya mendapatkan poneglyph dari Law. Dan tahap kedua walaupun Kobe terlepas, tapi mereka dapat pengganti yang lebih bagus, iaitu Monkey D. Garp. Setelah Garp terpaksa akur dan kalah di hadapan Commander Titanic Blackbeard seperti Aokiji, Shiryu dan yang lain bagi menyelamatkan Kobe dan yang lain. Dan tahap yang ketiga juga berjaya seperti yang telah aku jelaskan tadi. Jadi dari sini plan atau pergerakan Blackbeard ini sangat berkesan dan efektif berbanding Yonko Pirate yang lain. Dan nampaknya tidak lama lagi Blackbeard Pirate ada peluang untuk mencapai impiannya, iaitu kuasai dunia. Dan kerana inilah Shanks dan kru perlu bertindak segera dan menghalang tindakan Blackbeard ini. Kita tahu Teach selalunya memecahkan Titanic Captain-nya untuk menjalankan misi di pelbagai tempat jadi mungkin. Selepas ini kita akan melihat Shanks dan krunya menuju ke satu lokasi di mana di lokasi itu mereka akan bertemu salah satu Titanic Captain Blackbeard Pirate. Dan itu adalah penanda dari Shanks bahawa Shanks kali ini tidak lagi leka dengan Blackbeard, dan itu adalah amaran pertamanya. Tapi aku masih tak menolak yang Shanks mungkin saja muncul di Egghead kerana keadaan itu juga sangat bagus untuk meningkatkan lagi tahap keepikan dan unpredictable di Egghead Island. Kerana sehingga sekarang tiada satu momen pun yang mengecewakan kita apabila ia melibatkan Akagami no Shanks. So what do you think guys? Adakah Shanks ke Egghead atau dia menjalankan urusannya di bahagian yang lain? Jadi dropkan komen korang semua untuk analisis Red Hair Pirate ini. Setakat itu sahaja perkongsian aku di video kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Sesiapapun kita, walaupun kita seorang yang berpangkat tinggi, walaupun kita seorang artis, walaupun kita seorang yang alim, janganlah sesekali kita ingin menunjukkan kepada setiap orang yang akulah yang terhebat, akulah yang terpandai, akulah yang teralim, akulah yang terpaling benar. Kerana kita kena ingat, Allah senantiasa ada, dan itu semua datangnya dari Allah. Lebih baik sebelum kita memberitahu orang lain bahawa yang kita sudah berjaya, alangkah lebih baik kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah, kerana itulah yang sebaik-baiknya. Kadang-kadang apabila kita menyebarkan kejayaan kita kepada orang lain, itu bukanlah sesuatu yang baik.
Kerana itu bahkan hanya akan menimbulkan sikap dengki di kalangan manusia. Jadi ingatlah, sentiasa beringat akan apa pun yang kita lakukan, kerana hidup ini hanyalah sementara dan tidak ada yang bernilai di dunia ini kecuali ketakwaan kita dan keredaan yang kita ingin dari Allah Subhanahu wa taala. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi